Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Terengganu versus Negeri Sembilan, yang mana keputusan adalah seri 1-1. Gol Terengganu dijaringkan oleh Ivan Mahmud dan gol pasukan Negeri Sembilan dijaringkan oleh gol kontroversi Herod Gulon lah, yang mana kita tak tahu gol tersebut adalah melepasi garisan ataupun tak, disebabkan visual yang tidak jelas. Bahkan kalau nak tengok gol line teknologi pun Malaysia mana ada. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Sepatutnya Negeri Sembilan boleh untuk convert ataupun mematikan game ni lebih awal apabila mereka mendapatkan penalti, tetapi Herod Gulon gagal untuk convert penalti tersebut kepada jaringan, dan perlu berterima kasih lah kepada Suhaimi untuk save bola tersebut. Jadi untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Terengganu. Apakah perkara yang kita boleh ceritakan tentang pasukan Terengganu? Untuk Terengganu pada perlawanan ni, sebenarnya mereka bermain dengan baik, terutamanya di bahagian tengah. Kalau kita lihat untuk bahagian tengah, Nurilo dan juga Habib Harun antara dua player yang sentiasa membentuk combination play dan sentiasa menjadi player yang menggerakkan bola di bahagian tengah. Kita boleh nampak yang Habib Harun dia akan stay lebih deeper untuk berada di bahagian kawasan Terengganu sendiri, dan dialah yang menjadi connector antara defense department dan juga midfield department serta attacking department untuk progress the ball di kawasan bahagian tengah. Dan dia dibantu oleh Nurilo, yang mana untuk game ni kita boleh katakan yang Nurilo bukanlah beraksi sebagai pemain nombor 10, sebaliknya dia lebih kepada pemain yang beraksi di bahagian central midfield, yang mana banyak pergerakan daripada Nurilo lebih deeper dan dia lebih drop deep untuk mendapatkan bola daripada Habib Harun sebelum dia naik progress untuk memberi bola kepada bahagian wide area ataupun di bahagian central lah. Dan kita boleh nampak pergerakan di bahagian tengah memang dikuasai oleh pasukan Terengganu akibat daripada corak permainan Negeri Sembilan yang lebih kepada corak bertahan secara low block ataupun defensive line yang rendah lah. Jadi kita boleh nampak banyak penguasaan bola di bahagian tengah dilakukan oleh pasukan Terengganu, tetapi mereka menghadapi masalah yang sangat ketara, iaitu bagaimana mereka nak melakukan penetration dan juga untuk masuk ke dalam di box pasukan Negeri Sembilan. Jadi solusi yang diguna pakai oleh Terengganu pada perlawanan ini, mereka sedaya upaya untuk menguasai bahagian tengah dan mereka melakukan sebeberapa banyak percubaan dari luar kotak penalti. Jadi kita boleh nampaklah ada beberapa percubaan daripada Habib Harun, daripada Nurilo, daripada Sony Nordin dan sebagainya untuk dibuat daripada luar kotak penalti. Namun percubaan-percubaan tersebut berjaya dipatahkan dengan baik oleh Si Izzahan, yang mana Si Izzahan untuk game ni berjaya untuk memainkan peranan yang penting untuk menyelamatkan gawang Negeri Sembilan daripada dibolosi daripada sudut luar kotak penalti lah. Dan dalam pada masa yang sama, apabila Terengganu menghadapi kesukaran untuk melakukan ataupun untuk melakukan penetration masuk ke dalam D-box pasukan Negeri Sembilan, apa yang dilakukan oleh pasukan Terengganu adalah mereka cuba untuk attack pasukan Negeri Sembilan dengan penggunaan daripada bahagian winger. Jadi apabila mereka fokuskan sama ada di bahagian kanan iaitu Nur Hakim Hassan waktu first half, dan juga bahagian kiri Sony Nordin, dan di second half tukarlah Hakim Hassan dengan Nik Sharif, yang mana penukaran yang dilakukan ni memberikan satu corak permainan yang efektif. Cumanya apa yang kita boleh katakan, banyak yang dilakukan oleh Terengganu daripada attacking di bahagian wide area yang mereka perlu perbaiki, terutamanya adalah daripada segi crossing, yang mana kalau kita lihat daripada segi crossing ability, banyak hantaran-hantaran yang dilakukan oleh pemain-pemain Terengganu daripada bahagian winger tidaklah terlalu efektif dan tidaklah berada di dalam tempat yang tepat untuk mendapatkan mereka punya target man iaitu Ivan Mahmud. Dan untuk game ni juga bukan disebabkan crossing ability sahaja yang menjadi kekurangan kepada pasukan Terengganu, tetapi daripada segi pemilihan target man itu sendiri. Sebab apa? Sebab untuk game ni kalau kita lihat, Ivan Mahmud dia adalah seorang pemain yang tinggi, tetapi daripada segi aerial duel dia adalah player yang bukannya bagus daripada segi aerial duel. Walaupun dia berjaya menjaringkan satu gol melalui tandukan, tetapi daripada segi overall dalam segi aerial duel ataupun perebutan bola di udara, dia bukanlah seorang player yang boleh receive bola dengan hantaran-hantaran yang tinggi, disebabkan ability yang ada pada dia agak kurang lah untuk receive the ball dalam perebutan bola yang tinggi. Tetapi dalam pada masa
masa yang sama, kalau bagi bola lerek ataupun direct kepada beliau dalam keadaan yang rendah pun, beliau masih lagi belum boleh untuk score the goal lah. Apabila bola tersebut diletakkan di bahagian kanan, dia tak boleh nak score dengan bahagian kanan. So permasalahan di sini bukan sahaja daripada crossing ability, tetapi daripada segi ability seorang striker untuk convert the chance ataupun peluang yang ada kepada gol juga, antara faktor kenapa Terengganu tak boleh nak skor pada perlawanan ni lah. Kita boleh nampak lah yang Ivan Mahmud hantaran dah bagus dah dilakukan, dapat peluang one-on-one dengan Syed Izhan, tetapi gol kaki kanan tak efektif. Syed Izhan berjaya save percubaan tersebut. Jadi benda tu boleh dipertikaikan lah untuk pasukan Terengganu. Dan yang kedua, kalau kita berbicara tentang pasukan Terengganu, apa yang kita boleh katakan untuk pasukan Terengganu, sebenarnya mereka bermain bukannya sebagai satu tim. Kalau kita nampak untuk game ni, antara permasalahan Terengganu adalah di final third, yang mana kita boleh nampak pertamakan ataupun sifat tamak yang dipunyai oleh pemain-pemain Terengganu sendirilah. Sebagai contoh, kita boleh nampak ada banyak penetration yang dilakukan oleh pasukan Terengganu yang berjaya untuk dilakukan berhampiran dengan di box. Jadi apabila dapat bola, contohnya saya bagi macam Sonny Node dapat bola, dia reja nak gentel, dia reja nak dribble masuk, tetapi decision making yang dia buat ataupun final decision yang buat adalah merugikan pasukan, yang mana benda boleh pas dia pergi shooting, benda kawan dah buka ruang dia boleh passing dan sebagainya, dia tak buat passing. So ini adalah satu benda yang sebenarnya Terengganu perlu highlight kan. Sebab apa? Sebab mereka sebenarnya boleh melakukan penetration yang bagus, sebab mereka punya winger dan pemain-pemain yang lain sedia untuk buat penetration run, buat off ball movement yang dah bagus, mereka open ruang, mereka ada space dan sebagainya. Tetapi daripada segi satu tim punya gameplay, mereka nampak terumbang ambing di bahagian hadapan lah, bukan bahagian tengah, yang mana front three mereka, winger kanan, striker dan juga winger kiri, yang mana boleh dikatakan sifat tamak tu terlalu banyak. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat pada perlawanan semalam, banyak percubaan yang dilakukan oleh pasukan Terengganu, sepatutnya percubaan tersebut tidak perlu dilakukan pun, sebab dah ada player yang buka ruang. Lebih banyak chances ataupun probability untuk score goal kalau dia passing kepada pemain yang buat larian off ball movement tersebut lah. Tetapi apa yang dilakukan, terus ambil peluang untuk menjaringkan gol secara direct, tetapi percubaan tersebut tidaklah terlalu efisien untuk score the goal. Jadi benda ni yang sebenarnya saya hairan dan saya pelik. Sebab apa? Sebab midfield dan juga defense department pasukan Terengganu dah efektif, dah bagus, tetapi attacking department mereka masih lagi mencari chemistry, mereka masih lagi perlu mencari kesefahaman. Kalau mereka bermain as a team dan mereka sentiasa buka ruang dan sebagainya dan buat decision yang tepat, kita boleh nampak yang sebenarnya Terengganu boleh create peluang ataupun gerakan untuk menjaringkan gol. Sebagai contoh, kita ambil gol Ivan Mahmud, yang mana Sonny Node tak tamak, dia bawa bola di tengah, dia cross ke dalam di box dan Ivan Mahmud melepaskan diri daripada marking untuk score the goal. Dan kalau kita ambil percubaan daripada Ivan Mahmud yang hampir menjaringkan gol melalui kaki kanan tapi di save oleh Syed Izhan pun, kita boleh nampak sekiranya crossing dan juga decision yang mereka ambil adalah lebih wise ataupun lebih bijak, maka mereka akan mampu untuk membuka ruang lebih kepada jaringan. Jadi benda tu yang sebenarnya tidak ada kepada pasukan Terengganu. Sebab sebelum-sebelum ni kalau kita nampak decision making ataupun decision wise yang diambil oleh Terengganu adalah lebih efektif. Tetapi untuk season ni memang kita boleh nampak decision wise di front line ataupun attacking force memang agak kurang lah. So benda tu perlu diperbaiki oleh pasukan Terengganu lah. Jadi daripada segi defense memang tak ada masalah. Defense walaupun menurunkan 4 pemain lokal, mereka masih lagi bagi something yang bagus. Kalau kita tengok Alim Safkaria bermain sebagai inverted fullback, masuk bahagian tengah bantu Habib Harun sebagai ball progressor, Safwan dan juga Syarul Nizam mereka berjaya halang percubaan ataupun gerakan direct dilakukan oleh pemain Negeri Sembilan. Arif Fazilah banyak buat overlap dan sebagainya. So that is a good thing untuk Terengganu. Tetapi untuk bermain as a team, itu yang mereka perlu cari, bagaimana mereka nak membentuk serangan yang lebih efektif. Dan kalau boleh untuk bahagian tengah, mungkin mereka boleh untuk pairkan ataupun push Nurilo untuk bermain lebih tinggi ataupun bermain sebagai number 10. Sebab Nurilo ni kreatif, kalau banyak bergerak untuk drop lebih deeper untuk bergandingan dengan Habib Harun, maka kekreativiti yang ada pada Nurilo tak dapat diguna pakai dengan baik lah. So mungkin mereka boleh bermain dalam sistem double pivot ataupun seorang number 8, seorang number 10 untuk push Nurilo bertindak lebih kepada playmaker. Jadi mungkin
mungkin itu boleh menghubungkan antara zone 14 dan juga zone striker. So kalau boleh untuk link up player antara striker dan juga midfield department akan jadi lebih better lah, baru tak nampak ruang yang kosong dan tak nampak striker tu isolate sangat. Jadi itu untuk pasukan Terengganu. Untuk pasukan Negeri Sembilan, game ni sebenarnya mereka bermain dengan defense yang bagus, mereka berjaya untuk intercept dan sebagainya. Defensif mereka sangat compact, mereka punya low block memang menjadi dan sebagainya. Cumanya untuk attacking wise mereka agak kurang, mereka mengharapkan counter dan sebagainya. Tetapi untuk berhadapan dengan defense Terengganu yang solid, memang mereka tak boleh nak bermain dengan baik lah, dan mereka sepatutnya boleh untuk secure ataupun mereka punya execute mereka punya peluang yang ada. Contoh macam penalti tu sepatutnya mereka execute, daripada segi corner kick mereka execute tapi nak buat macam mana? Attacking wise, Negeri Sembilan adalah antara pasukan yang boleh dikatakan tidak terlalu bagus di bahagian serangan untuk season ni, tetapi itu pun Terengganu tak boleh nak makan. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.